Selamat datang ke channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda rahsia bagaimana kita menanam stek daripada bakar dan pucuk pokok bougainville Singapura dari mula penanaman ataupun dari masa mula-mula kita menanam sehinggalah ke selesai bahan stek tersebut mengeluarkan bunga. Baiklah teman-temannya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah teknik-teknik ataupun rahsia-rahsia yang saya akan kongsikan kepada anda dalam video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Baiklah teman-teman, sebelum itu silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembarkan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya sediakan beberapa peralatan ataupun bahan-bahan yang kita perlu lakukan untuk kita menanam stek daripada akar pokok bougainville dan dengan cara kita melakukan sambung pucuk ya ataupun menggunakan sambung sisip ataupun sambung tempel dengan menggunakan tunas ataupun pucuk daripada pokok bougainville Singapura. Okey. Apa yang anda perlu ketahui teman-teman ya untuk anda menanam stek daripada akar pokok bougainville Singapura dengan melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal dengan menggunakan pucuk ataupun tunas daripada pokok bougainville Singapura. Perkara yang pertama perlu anda ketahui ialah berkaitan dengan bahan yang perlu anda sediakan. Okey. Yang pertama sekali teman-teman iaitu akar. Okey. Untuk mencari akar daripada pokok bougainville Singapura, pastikan anda mencari akar yang masih subur, segar, sehat seperti ini teman. Ini adalah contohnya, akarnya lagi masih berwarna hijau ya. Ini bermakna akar ini masih subur ya. Pak ni teman, masih lagi dalam keadaan yang segar ya. Jangan sesekali anda mengambil akar untuk anda jadikan stek sebagai anda tanam, jadikan sebagai sebuah bahan bonsai pokok bougainville Singapura anda menggunakan akar yang sudah buruk ataupun sudah busuk ya. Pastikan anda mengambil akar yang dalam keadaan bersih dan segar seperti ini. Ini adalah contoh teman. Untuk gaya akar ini terpulang kepada anda ya teman. Sekiranya anda ingin menggunakan gaya menegak, anda boleh saja cari akar yang berbentuk lurus. Dan ini adalah bergaya agak bengkok sedikit, juga boleh dikatakan bentuk tertiup angin. Ini insyaAllah ya teman. Okey, semasa anda mencari akar ya teman untuk anda jadi stek untuk tanaman pokok bougainville anda, iaitu dengan menggunakan sambung sisip ataupun tampal dengan pucuk bougainville Singapura ini, pastikan anda yang pertama sekali mencari akar yang dalam keadaan sehat, subur dan masih segar. Ini biasanya teman-teman kita boleh dapatkan ya semasa kita melakukan pendokelan ataupun penggalian, semasa kita menggali pokok bougainville kita di atas tanah yang kita tanam di atas tanah. Ini terutamanya semasa kita melakukan pemindahan ya. Pemindahan pokok bunga kertas kita yang kita tanam di atas tanah, kita akan pindah ke dalam pot ataupun pasu. Itu adalah masa yang sangat sesuai untuk kita mendapatkan akar daripada pokok bougainville Singapura untuk kita jadikan sebagai stek akar untuk kita tanam dan kita melakukan sambung sisip dengan menggunakan pucuk daripada pokok bougainville Singapura. Okey, itu berkaitan dengan akar. Okey, dari ciri gayanya terserah kepada anda ya, sama ada gaya lurus ataupun bengkok meliuk sini seperti ini, tergantung kepada ini, tergantung kepada apa yang anda hendak buat nanti untuk jadi sebagai bahan bonsai anda. Itu berkaitan akar. Okey. Yang kedua berkaitan akar teman. Selepas anda mengambil akar tersebut, apa yang anda perlu lakukan sebelum anda menanam? Okey. Pertama sekali teman-teman yang anda perlu lakukan ialah sebelum anda menanam akar ini, pastikan anda mencuci akar ini sebersih-bersihnya ya teman. Cuci sebersih-bersihnya. Jika boleh teman, jika boleh pastikan anda menyuci akar ini dengan menggunakan air hujan ataupun air perigi ataupun sumur ataupun air telaga. Okey, itu adalah air yang sangat sesuai untuk anda mencuci akar ini. Kenapa anda perlu mencuci dengan air tersebut teman? Kerana air tersebut biasanya bebas daripada klorin. Jadi anda tidak digalakkan untuk menggunakan air pipe kerana air pipe sangat tidak baik untuk akar seperti ini teman. Ya, akar seperti ini yang tidak memang akar ya, tetapi perlu tumbuh akar yang baru untuk menghidupkannya. Jadi bila anda menggunakan air yang mempunyai campuran klorin di dalam air tersebut, tidak baik untuk stek akar seperti ini. Okey. Bagaimana untuk mencucinya teman? Okey, anda mudah saja. Ini tergantung kepada berapa saiz besar akar tersebut ya teman. Sekiranya saiz kecil seperti ini, anda cukup menggunakan berus gigi ataupun sikat gigi sahaja untuk anda
membersihnya. Ini gunakan berus gigi atas gigi yang sudah Anda tidak gunakan lagi ya. Bagaimana caranya teman? Mudah saja ya. Anda ambil sedikit air ya teman ya. Anda ambil sedikit air, oke. Anda ambil sedikit air. Apa yang lakukan? Oke, sediakan bekas teman. Oke. Oke, ambil air sedikit air. Ini adalah air hujan ya teman, air hujan ya. Oke. Lepas tu teman, apa yang Anda lakukan ialah Anda siram sikit akan ya. Siram sikit akan ni macam tu. Okey. Lepas tu Anda bersihkan dengan menggunakan berus gigi atas gigi ni. Bersih macam tu. Bersih sehingga semua tanah-tanah ataupun kotoran-kotoran yang terdapat pada akar ini ya teman, sehingga sebersih-bersihnya. Itulah yang Anda perlu lakukan ya teman, sebelum Anda melakukan ataupun sebelum Anda menanam stek akar pokok bougainville ini. Okey, cuci sehingga betul-betul bersih ya macam ni. Okey, cuci macam ni. Okey, sekiranya akar itu besar teman ya, Anda gunakan berus yang besar seperti ini. Okey, Anda gunakan berus yang besar seperti ini. Okey, ingat pastikan berus tersebut bukan berus dawai atau berus besi atau berus kawat. Gunakan berus plastik yang agak lembut. Okey, macam ni ya, agak lembut. Mengapa ini teman? Ini perlu ialah untuk mengelakkan berlakunya kerosakan kepada akar pokok bougainville ada ini. Okey, sekiranya Anda menggunakan berus besi ya teman, ini boleh menyebabkan kerosakan pada kulit ini, akar ini. Jadi, tidak akan tumbuh nanti. Jadi, gunakan berus yang dalam keadaan lembut seperti berus gigi, sikat gigi ataupun berus pakaian. Itu adalah berus yang sangat sesuai. Okey, apabila Anda sudah cuci bersih seperti ini ya teman, siram lagi dengan menggunakan air. Okey, macam tu, siram macam tu dah. Okey, sekarang dah nampak bersih kan? Dah jadi bersih macam tu. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang Anda perlu lakukan di sini ialah selepas sudah dalam keadaan bersih seperti ini. Okey, sekarang ya kita biarkan dia dulu dalam kering sekejap, mengering sekejap ya. Kenapa teman? Sebab nanti kita akan melakukan proses pembelahan di sini untuk kita melakukan cantuman sisip ataupun cantuman tampar daripada pucuk ataupun tunas daripada pokok bougainville Singapura itu. Kita biar sekejap ya, biar ya menyerap sekejap. Okey. Kemudian teman-teman, bahan-bahan yang Anda perlu sediakan juga ialah Anda kena menyediakan bekasnya ni. Bekas ni teman, sama ada menggunakan pot ataupun pasu plastik seperti ini ataupun Anda menggunakan bekas-bekas seperti beg, botol ataupun Anda menggunakan cup seperti ini ya. Bekas air seperti ini, ataupun Anda boleh menggunakan kertas polybag seperti ini juga boleh ya teman. Ini tergantung kepada apa-apa jenis bahan yang mudah untuk Anda dapatkan ya. Sama ada botol-botol bekas ya, Anda potong. Yang penting tabuk lubang di bawahnya untuk mengelakkan air bertekung. Okey, itu adalah perkara-perkara yang kedua perlu Anda sediakan ya untuk Anda menanam stek daripada akar pokok bougainville Singapura ini. Okey, lepas tu teman-teman, apa yang Anda perlu lakukan? Okey, sekiranya Anda menggunakan pot ataupun pasu seperti ini ya teman, pastikan Anda membuat lubang ya di bawah pot ini. Ini adalah bertujuan untuk melancarkan pengaliran air semasa Anda melakukan penyiraman pada media tanam yang terdapat dalam pot ini nanti. Okey, lepas tu letakkan perangsang nyamuk. Bukan perangsang, ini adalah perangkap nyamuk itu untuk mengelakkan media tanam Anda keluar dari lubang pot itu tadi. Okey, itu perkara yang kedua. Okey. Okey, kemudian teman-teman ya, apa yang Anda perlu sediakan ialah Anda sediakan pucuk ni teman. Ini adalah tunas ataupun pucuk daripada pokok bougainville Singapura. Nampak kan? Duri daunnya yang agak unik ya. Di tengah-tengah berwarna hijau agak tua dan di tepi ada berwarna sedikit kekuning-kuningan. Nah, ambil. Okey, ini ada beberapa perkara yang Anda perlu ketahui ya teman-teman sebelum Anda mengambil stek tunas ataupun pucuk daripada pokok bougainville Singapura yang teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman, pastikan Anda mengambil tunas tersebut dalam keadaan yang sehat, yang subur ya. Tunas yang jangan juga terlalu muda ataupun juga jangan terlalu tua, yang sedang-sedang. Untuk Anda mempercepatkan pokok bougainville stek Anda ini nanti ya teman, daripada akar ya teman, cepat berbunga, pastikan Anda mengambil stek ataupun cabang daripada pokok bougainville yang sudah pernah berbunga. Maksudnya teman-teman, Anda mengambil cabang daripada pokok bougainville Anda yang pernah pun berbunga. Okey, yang sudah berbunga.
Okey, itu adalah salah satu rahsianya untuk anda mempercepatkan stek daripada akar pokok bougainville anda nanti akan cepat berbunga. Ambil cabang daripada pokok bougainville anda ataupun ranting daripada pokok bougainville anda yang sudah berbunga. Ingat ya, yang sudah berbunga. Okey, itu yang penting. Subur dan sudah berbunga. Jika boleh, ambillah daripada pokok bunga Singapura yang cantik, teman, kerana anda nanti akan menghasilkan bunga yang cantik. Itu adalah tips ataupun rahsia yang anda perlu ketahui untuk menyediakan ataupun mencari cabang untuk anda jadikan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada akar pokok bougainville anda itu nanti. Ini adalah berkaitan dengan stek cabang yang anda ingin jadikan sebagai bahan untuk anda tempel ataupun sisip dalam pada akar pokok bougainville anda ini nanti. Okey. Ingat teman ya, ambil cabang yang sudah pernah berbunga. Maksudnya ambil cabang ataupun pucuk daripada pokok bougainville yang ada sudah pernah berbunga. Itu untuk bahagian penyediaan ataupun mencari cabang ataupun interest untuk anda lakukan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada akar pokok bougainville yang ingin anda lakukan sambung sisip ataupun sambung tampar itu nanti. Okey. Kemudian teman-teman, perkara seterusnya ialah teman, untuk anda melakukan proses sambung sisip ataupun sambung tampal ini nanti teman, untuk memotong ranting ataupun cabang ini teman, pastikan anda menggunakan cutter yang bersih. Ingat teman, cutter yang bersih, tidak berkarat, tidak kotor, ataupun anda menggunakan jilid ataupun pisau cukur ya teman. Ingat ya teman, gunakan pisau cukur ya. Ini teman, pisau cukur ya. Sini, pisau cukur ya. Yang seperti ini. Seperti ini ya teman ya. Seperti ini, gunakan pisau cukur yang baru, yang belum pernah lagi digunakan ya. Kenapa teman? Okey, apabila anda menggunakan pisau cukur yang baru seperti ini ya teman, sudah pasti pisau cukur ini berada dalam keadaan yang sangat bersih ya. Kerana untuk melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal ini teman, memerlukan peralatan yang bersih, terutama sekali bahan itu untuk kita melakukan pemotokan ataupun penyihatan ataupun pemangkasannya ini teman. Ya, nampak? Ini adalah pisau cukur. Okey teman, pisau cukur ya ini teman. Nampak tak? Ini adalah pisau cukur ya. Ini masih baru dan sudah pasti masih bersih. Kenapa anda perlu menggunakan pisau cukur ataupun cutter yang bersih teman-teman? Ini adalah untuk mengelakkan sambung sisip anda menjadi mati, kerana sekiranya terdapat kotoran ataupun karat ya teman pada pisau cukur ataupun cutter anda itu, ini boleh menyebabkan tampilan yang anda lakukan ataupun sambung sisip yang akan lakukan nanti teman-teman ya akan menjadi mati ya, kerana karat ataupun kotoran itu ya. Jadi pastikan anda menggunakan pisau cukur ataupun cutter yang bersih. Ya, ingat dalam keadaan bersih itu untuk bahagian nanti kita melakukan penyambungan ya ataupun sambung tampal sisip ataupun tampal. Okey. Perkara seterusnya teman, anda perlu sediakan ialah anda perlu sediakan kertas. Teman, kertas ya, kertas teman. Kertas sama ada kertas air, kertas gula, apa-apa sini kertas yang sesuai untuk anda melakukan penyungkupan nanti ataupun pembungkusan. Okey, ingat teman-teman ya. Anda terutama sekali teman dalam sambung sisip akar seperti ini yang masih belum tumbuh teman, carikan kertas. Sekiranya anda ingin melakukan pembungkusan ataupun penyungkupan seperti ini teman, gunakan kertas yang agak besar. Mana? Agak besar saiznya daripada saiz akar tadi. Contohnya ini teman ya, agak besar kan? Jadi agak besar. Okey, agak besar macam seperti ini. Okey, agak besar. Okey, jangan menggunakan terlalu kecil. Kenapa teman? Kenapa anda perlu menggunakan kertas plastik yang agak besar? Ini adalah kerana teman-teman untuk mengelakkan apabila tumbuhnya tunas yang anda lakukan tambung tampal ataupun sambung sisip itu tadi teman, tidak tersentuh kepada kertas ini ya, tidak tersentuh pada kertas ini. Jadi memberi ruang kepada pucuk yang akan tumbuh nanti teman bebas untuk tumbuh ya. Kenapa teman? Sekiranya anda melakukan ataupun anda menggunakan kertas plastik yang sangat kecil teman seperti ini, contohnya ya teman ya, sekiranya anda menggunakan kertas ekstrim, misalnya teman ya, contohnya ya teman, anda menggunakan kertas ekstrim.
Bukan tidak boleh, boleh juga tetapi kurang sesuai. Seperti ini teman ya. Sekiranya Anda menggunakan kertas es krim seperti ini terlalu kecil ya teman. Jadi tiada ruang untuk tumbuhnya mata tunas baru kepada sambung sisip Anda nanti. Apabila tumbuh, dia akan tersentuh pada kertas es krim ini dan yang boleh menyebabkan ia mati. Kerana ia terlalu sempit ya. Jadi tidak ada kebebasan dalam untuk dia proses pertumbuhan nanti. Jadi gunakan kertas agak besar sedikit. Tetapi sekiranya Anda menanam akar agak kecil, ya teman, agak kecil, contohnya seperti ini ya teman. Contohnya Anda mungkin menanam akar yang sebesar ini saja. Okey, seperti ini teman. Ini besar ni ya. Ini okey, ada sesuai, memang sesuai Anda menggunakan kertas es krim yang seperti ini memang enggak sesuai kerana ya agak kecil kan, nampak? Agak kecil kan? Macam tu, agak kecil. Jadi ruang dia agak besar di dalam tu. Okey, itu adalah alasan mengapa Anda perlu menggunakan kertas yang agak besar sedikit daripada saiz akar yang Anda ingin lakukan penyungkupan. Okey. Itu yang perkara yang keberapa pun saya tak pasti lagi. Okey, lepas tu Anda perlu menyediakan tali ya teman ya, tali. Okey, tali ya. Sediakan tali untuk Anda mengikat, terutamanya nanti selepas Anda melakukan sambung sisip itu ya teman, ataupun sambung tampal ya, sambung tempel, mengikat mata tunas dan juga Anda untuk mengikat kertas tadi. Okey, kertas tadi. Okey. Kemudian teman, perkara yang kesetujunya ialah air ya teman, air ya. Air juga merupakan salah satu bahan yang sangat penting teman untuk Anda sediakan. Anda perlu tahu untuk terutamanya terutama sekali teman-teman semasa Anda melakukan penanaman pertama seperti ini. Jadi amat perlu Anda ketahui air apakah yang sangat sesuai untuk Anda jadikan sebagai bahan untuk Anda membasahkan ataupun melembabkan media tanam untuk Anda menanam stek daripada akar pokok bergembir Singapura Anda ini nanti. Jadi gunakan air hujan ataupun air perigi ataupun air sumur ya. Ini kerana air ini tidak mengandungi kandungan klorin di dalam air. Jadi ya sangat sesuai untuk kita jadikan sebahan untuk kita menyiram media tanam untuk penanaman pertama kita menanam stek daripada akar pokok bergembir Singapura Anda. Ya okey. Jadi Anda sangat tidak digalakkan untuk menggunakan air pipe iaitu mana kerana di dalam air pipe terdapat kandungan klorin yang sangat tidak sesuai untuk stek akar daripada pokok bergembir Singapura kita. Okey, itu perkara dan satu lagi perkara teman yang perlu Anda ketahui juga teman sebelum Anda menanam stek daripada akar pokok bergembir Singapura ini dengan lakukan penyantupan sisip ataupun tempel tampal teman, iaitu media tanam ini teman. Okey, ini. Untuk media tanam ini teman-teman Anda perlu mengetahui beberapa perkara yang sangat penting sebelum Anda mencari ataupun menyediakan bahan untuk Anda jadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam stek daripada akar pokok bergembir Singapura semasa Anda melakukan penanaman pertama. Ingat teman, terdapat dua ciri utama yang perlu Anda ketahui mesti terdapat pada bahan-bahan tersebut. Yang pertama, pastikan bahan tersebut ya teman-teman bersifat poros. Apa yang dikatakan poros ialah poros ini bermakna teman apabila Anda melakukan penyiraman kepada bahan media tanam tersebut akan mudah membantu mempercepatkan pengaliran air semasa Anda menyiram air di dalam pot tempat Anda menanam stek tersebut. Okey, itu adalah yang dikatakan bersifat poros. Ia mengelak berlakunya terjadinya media tanam Anda menjadi terlalu basah. Dan apabila media tanam terlalu basah, teman, ini boleh menyebabkan tanaman stek daripada akar pokok bergembir Anda ini akan menjadi buruk dan membusuk dan akhirnya mati. Okey, itu sifat yang pertama. Yang kedua, teman, sifatnya mestilah bersifat gembur. Okey, bagaimana yang dikatakan gembur, teman, iaitu bersifat gembur walaupun media tanam tersebut sudah lama Anda gunakan di dalam pot, terutamanya dalam pasu, teman. Terutamanya Anda menanam stek akar daripada Anda di dalam pasu, pot, bekas-bekas botol ataupun polybag, ia tidak akan mengeras. Dia masih lagi dalam keadaan gembur seperti ini. Ini teman, ini adalah contoh teman. Contoh media tanam yang sangat gembur. Okey, apakah contoh-contoh bahan tersebut teman? Okey, contoh bahan tersebut ialah seperti tanah subur ya, sekam padi, kokopit ya, serpihan batu bata,
pasir malang, pasir kali, pasir kasar. Itu adalah beberapa ataupun tanah di bawah bambu ataupun tanah bakaran sampah. Itu adalah merupakan jenis-jenis media tanam yang bersifat gembur dan poros, teman-teman ya. Okey, itu adalah beberapa perkara yang teman-teman perlu ketahui sebelum teman-teman melakukan ataupun menanam stek daripada akar pokok bergembil tersebut dengan melakukan sambung sisip ataupun sambung tempel. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada tutorialnya. Okey, pertama sekali teman-teman ya, apa yang anda perlu lakukan di sini ialah, okey, anda ambil akar tadi ya teman ya. Setelah anda cuci tadi ya teman ya, akar ni sudah pun agak kering sedikit ya. Okey, apa yang anda lakukan sekarang? Kita akan melakukan proses yang pertama, iaitu kita akan melakukan, kita ingat hati-hati ya teman, kerana jilat ini atau pisau cukur ni sangat tajam. Kita lakukan sayat dulu belah atas ni, kita macam tu ya teman. Nampak ni sangat tajam kan? Nampak teman? Hati-hati ya teman. Kita macam tu dulu. Okey. Nampak teman? Ini memang masih lagi segar ya, nampak. Okey, nampak? Masih segar kan? Masih hijau, masih kuning. Okey. Okey. Baiklah teman, sekarang apa yang kita perlu lakukan adalah teman, kita akan belah dulu ya. Kita akan belah dulu. Ingat semasa melakukan pembelahan ini teman, ingat pastikan anda tidak membelah terlalu dalam ke dalam akar ini ya, ke dalam isi akar. Kerana sekiranya anda membelah terlalu dalam ke dalam isi akar ini teman, kombium tidak akan tersentuh kepada tunas ini nanti. Okey, rahsianya teman untuk keberhasilan tumbuhnya cantuman kita ini ialah pastikan kombium dari akar ini teman ya bersentuh dengan kombium pada mata tunas ini. Itu ada rahsianya. Sekiranya anda melakukan pembelahan yang silap ataupun salah, ia tidak akan tumbuh ya teman. Jadi cara yang tepat ialah belah akar ini pada bahagian kulitnya. Jangan terlalu ke dalam, bahagian kulit saja. Okey. Kita belah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belah macam ni. Bismillah. Okey, macam bismillahirrahmanirrahim. Macam teman-teman ya, ini ya. Kita belah bismillah. Sini. Kita belah ke sini macam tu. Bismillah. Hati-hati ya, ini tajam teman-teman. Okey, macam tu. Jangan terlalu dalam. Aduh. Okey, cukup. Nampak kan? Macam tu teman. Macam tu, nampak? Satu, kita buat dua. Okey lah. Kenapa kita buat dua? Kadang-kadang yang satu tu mati teman. Okey, tak semuanya tumbuh kan? Jadi kita buat dua. Buat cukup lah. Okey, macam tu. Nampak? Okey, dah. Macam tu saja. Okey. Dah. Ingat ya, pastikan belah di bahagian tepi ataupun sisi sekali. Okey. Kemudian teman, kita ambil ni. Ni teman, ini adalah cabang daripada pokok bergembil. Okey. Sama ada teman-teman menggunakan pucuknya. Okey. Pucuknya tu, ini pucuknya teman, pucuk, ataupun anda menggunakan bahagian batangnya, bahagian tengahnya. Okey. Jadi kita buat dua ya. Yang pertama kita buat bahagian pucuk. Kita ambil pucuk ni teman ya. Ambil pucuk ni ya, kita potong. Potong sini teman ya. Bismillah. Okey. Kita buat pucuk dulu ya teman ya. Okey, kita potong atas ni. Nampak ini bahagian pucuk ya teman ya. Yang pucuk ya. Okey, kita sayat ataupun kita sayat ya. Kita buat bahan-bahan ini berbentuk V ya teman ya. Ingat berbentuk V ya. Sini, membuat bentuk V. Hati-hati ya teman ya. Dan ini terlalu tajam. Ini merupakan suatu perkara yang sangat penting teman. Anda perlu lakukan dengan cara yang tepat ya teman, cara yang betul ya. Jangan silap ya teman ya. Sekiranya silap, ia tidak akan tumbuh ya. Lakukan penyayatan dalam bentuk B ni. Sangat penting. Okey, nampak tak macam tu? Berbentuk V ya. Nampak tak teman? Okey, nampak kan?
bentuk V macam tu. Okey, lepas tu teman kita akan cantumkan ya. Kita akan cantumkan tunasnya tadi ke akar tadi ya teman ya. Okey, kita ambil akar tadi teman. Kita akan cantumkan ya. Satu, ni satu. Okey, kita masukkan ke dalam ni teman ya. Kita masukkan ke dalam ni. Nampak? Kita masukkan ke dalam tu. Bismillah. Okey, macam tu. Nampak? Kita dah masukkan dalam tu ya. Okey, pastikan kombium daripada tunas ni dan kombium daripada kulit akar ni tersentuh ya. Kemudian kita ikat. Belum, kita pasang satu lagi. Okey, untuk yang satu ini teman, kita ambil daripada cabang atau agak tengah sikit ya. Kita ambil agak tengah sikit. Ambil yang tengah sikit ya. Ambil tengah sikit. Okey. Okey. Ambil ni teman ya. Kita potong sikit. Okey, macam tu. Sama juga teman, kita buat bentuk V ya. Kita buat bentuk V kat sini nanti. Ni. Ingat teman, sentiasa berhati-hati ya. Kerana pisau cukur ni sangat tajam ya teman ya. Kerana sentiasa berhati-hati teman. Kita ambil ni sikit. Kita potong ni. Kita ambil sini sikit ya. Bismillah. Macam tu teman. Ingat ya, pastikan pisau cukur ni bersih ya teman. Betul-betul. Okey, macam tu. Nampak? Berbentuk V ya. Macam tu. Pastikan berbentuk V ya. Macam tu. Okey, lepas tu teman, apa yang kita lakukan ialah kita akan masukkan mata tunas ini tadi ya teman ya. Ke dalam akar ni yang kita lakukan belahan tadi. Okey, kita masukkan. Bismillah. Ni teman ya. Jadi ya. Nampak? Kita masukkan. Bismillah. Okey, macam tu teman. Okey, macam tu. Nampak kan? Macam tu. Okey, macam tu. Sorry teman, jatuh. Tak apa, kita ambil yang baru ya. Kita ambil yang baru lagi. Kita ambil yang baru ni. Okey. Okey, kita buat sama macam tadi. Kita buat bentuk V. Bentuk V ya. Tu. Sebelah lagi. Tu. Okey, nampak? Bentuk V macam tu. Okey. Kita potong sikit sini. Okey. Kemudian kita masukkan ke dalam akar tadi. Kita masukkan ya. Bismillah. Okey, masuk macam tu, nampak? Masukkan macam tu. Okey, dah nampak kan? Macam tu. Kemudian teman, kita ikat ya. Kita ikat menggunakan tali. Kita ikat menggunakan tali ini. Okey, anda juga boleh menggunakan bahan-bahan lain yang teman-teman untuk mengikat ya. Sini saya hanya menggunakan tali saja, tidak ada masalah. Yang penting benda tu boleh kita menggunakan untuk mengikat ya. Macam tu. Ikat dulu ya. Yep.
Okey, ni teman. Kita dah ikat macam ni ya. Ikat macam tu. Okey. Ikat jangan juga terlalu ketat teman, sedang-sedang ya. Yang penting ia tidak bergoyang. Itu adalah cara mengikat. Jangan terlalu ketat ya. Nanti kalau anda mengikatnya terlalu ketat, mungkin menyebabkan ia akan mati juga teman-teman ya. Jadi ikat sedang-sedang saja ya. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu ketat. Okey, dah jadi macam ni. Kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan? Okey, kita akan lakukan penyungkupan ya. Kita sungkup dulu teman menggunakan kertas ni ya. Okey, kertas macam ni. Kita lakukan penyungkupan. Okey. Kita ambil kertas, kita bungkus. Macam tu. Pastikan kertas ini tidak berlubang ya teman ya. Tidak bocor ya. Kenapa ini teman? Ini adalah untuk memastikan nanti udara. Kenapa kita melakukan pembungkusan atau penyungkupan seperti ini teman-teman? Ini adalah untuk membantu mengekalkan kelembapan dalam pada tunas ya yang kita cantumkan ataupun tampalkan kepada akar pokok bougainville kita ni. Okey. Lepas tu kita ambil tali teman ya. Kita ikat menggunakan tali tentu. Okey. Tentu ya. Ikat dengan tali ya teman ya. Kita ikat dulu. Kita ikat macam tu ya teman ya. Ikat macam tu ya. Ikat ni jangan juga terlalu ketat teman-teman, sedang-sedang saja ya. Jangan juga terlalu ketat. Kalau terlalu ketat teman-teman, nanti menyebabkan akar ini tidak berfungsi ya teman. Sebab penyariran introduksi makanan tidak sampai ke atas ya. Jadi ikat sedang-sedang. Yang penting kertas ini tidak terjatuh daripada stek akar kita ni. Okey, macam ni teman. Okey, dah siap ikat ya. Okey, macam ni jadinya. Oh, dah kukuh kan? Okey, kertasnya agak besar dan sesuai ya. InsyaAllah teman, ini akan tumbuh nanti. Okey, lepas tu teman-teman apa yang kita perlu lakukan? Okey, sekarang kita akan mula menanam ya teman. Kita akan mula menanam akar daripada pokok bougainville Singapura ni. Okey. Satu lagi rahsia yang saya akan kongsikan kepada teman-teman semua ialah bagaimana untuk kita membantu mempercepatkan akar ini teman ya. Akar ini tumbuh akar baru. Jadi cara teman kita buat sedikit penyayatan ataupun kupasan kulit di sini. Ini nanti akan membantu tumbuh akar-akar baru pada akar daripada akar pokok bougainville kita ni. Kita buat macam tu, boleh teman. Macam tu saja. Okey. Kita sayat sedikit ataupun kita kupas sedikit macam boleh saja macam tu. Okey. Boleh, jangan terlalu banyak. Okey. Insya-Allah teman nanti akan tumbuh akar baru ya. Ini akan membantu menambah tumbuhan akar baru nanti. Lepas tu teman, kita cukup buat macam tu saja ya. Tak perlu banyak sangat, macam tu cukup. Okey. Lepas tu untuk membantu percepatkan lagi teman, apa kita boleh lakukan ialah kita ambil serbuk perasan akar. Ni teman, ini adalah contoh ya teman. Ini adalah contoh serbuk perasan akar. Okey. Anda boleh guna bahan seperti ini untuk membantu mempercepatkan tumbuh akar-akar baru pada stek akar pokok bougainville anda. Okey. Sama anda perlu campurkan sedikit air ataupun anda cukup sapu saja ya. Sapu saja sebab pasal akar ada di tempat yang anda lakukan kupasan ataupun sayatan tadi. Okey, itu caranya teman ya. Sapu saja ke sini. Kita gosok-gosokkan ke sini ya sebab pasal akar tadi. Okey. Boleh macam tu saja. Okey. Ini adalah betulnya untuk membantu mempercepatkan tumbuhnya akar baru pada stek akar pokok bougainville Singapura kita ini. Okey, macam tu. Mudah kan? Okey, kemudian teman, sementara kita menunggu serbuk perasan akar ini menyerap pada akar ini, jadi sekarang kita sediakan media tanam dulu ya. Okey. Kita biarkan sekejap ya. Apa? Biarkan sekejap. Sekarang kita ke langkah seterusnya. Okey. Kita akan sediakan media tanam. Okey, pertama sekali teman, kita sediakan ni pot ataupun pasu kita. Ini tergantung teman sama anda menggunakan pasu ataupun pot seperti ini ataupun anda menggunakan gelas seperti ini, gelas bekas air seperti ini boleh saja ataupun anda menggunakan polypack seperti ini. Boleh saja ya. Ini tergantung kepada apa-apa jenis bahan yang mudah anda dapatkan. Okey, untuk perkongsian kali ini teman saya gunakan
pot ini saja ya, pot ini saja. Okey, sebagai bahan ataupun bekas untuk kita menanam stek daripada pokok bergembil, akar daripada pokok bergembil Singapura kita ni. Okey. Dan teman, kita akan ambil media tanam kita ni. Okey, dalam keadaan ini teman, untuk menanam stek daripada akar pokok bergembil ini ya teman, anda boleh menggunakan dengan melakukan dua cara. Sama ada anda menggunakan media tanam yang 100% lembap ataupun anda boleh menggunakan media tanam yang berkeadaan lembap sahaja. Okey, iaitu yang pertama 1% dalam basah, yang kedua dalam keadaan lembap saja. Okey, untuk perkongsian kali ini teman, saya hanya akan menggunakan kepada anda ya dengan cara menggunakan media tanam yang hanya dalam keadaan lembap saja. Jadi kita sediakan media tanam ini teman ya. Okey, kita sediakan media tanam ini, kita masukkan dalam bekas. Kita ambil ya teman. Okey, untuk media tanam ini teman, saya menggunakan tanah daripada bakaran sampah saja teman. Ini adalah tanah bakaran sampah saja. Okey, satu jenis bahan saja saya gunakan untuk perkongsian kali ini, di mana kita membuktikan bahawa dengan menggunakan media tanam daripada ataupun bahan daripada tanah bakaran sampah saja juga kita boleh ya teman-teman, boleh menanam stek daripada akar pokok bergembil Singapura dengan menggunakan sambung tampal ataupun sambung sisip juga boleh tumbuh teman, hanya dengan menggunakan tanah bakaran sampah saja. Kenapa kita boleh menggunakan tanah bakaran sampah saja teman? Kerana tanah bakaran sampah ini merupakan salah satu jenis bahan yang mempunyai sifat poros dan gembur teman. Kenapa teman? Kerana di dalam tanah bakaran sampah ini terdapat arang-arang kayu ya teman. Sudah pasti arang-arang kayu ya. Ini juga terdapat sebut-sebut daripada sampah-sampah yang dibakar, terutamanya kayu dan daun kayu teman, terdapat di dalam tanah bakaran sampah ini. Contoh sini teman, ini adalah merupakan arang kayu teman. Nih, ini adalah arang kayu teman. Ini adalah arang kayu ya. Ini contohnya. Ini juga merupakan sangat baik teman, sangat baik untuk kita jadikan sebagai bahan media tanah ataupun bahan untuk kita jadikan sebagai media tanah untuk kita menanam stek kepada akar pokok bergembil kita. Okey, macam tu teman. Okey, sangat sesuai ya, sangat sesuai. Ini merupakan salah satu bahan yang sangat mudah untuk kita cari ya teman, iaitu memang kita ada melakukan pembakaran sampah ya, terutamanya kita yang tinggal di kawasan perkampungan ataupun kampung-kampung ya teman, ataupun juga di kawasan-kawasan perumahan mungkin agak sukar. Jadi anda boleh menggunakan, untuk anda yang tinggal di kawasan perumahan atau di kota-kota, anda boleh menggunakan kompos ya teman, kompos ya. Kompos sama ada tanah kompos, sama ada beli daripada pasar ataupun anda beli daripada tempat-tempat toko-toko menjual bahan pertanian. Okey. Anda juga boleh menggunakan tanah pasir kasar ataupun pasir malang ya teman, ataupun pasir sungai dengan dicampur dengan sedikit tanah subur. Itu sudah cukup ya teman untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam stek daripada akar pokok bergembil Singapura ini. Teman, kita siram air ya. Jadi untuk melembabkan kita siram air hanya sedikit saja, jangan terlalu basah. Untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda dengan cara menggunakan media tanam yang dalam keadaan lembap saja, tidak terlalu basah. Okey, caranya siram sedikit air teman. Siram sedikit air saja untuk memastikan media tanam tersebut hanya dalam keadaan lembap saja. Okey, tidak terlalu basah. Ini tergantung ya teman, tergantung musim ataupun bagaimana keadaan cuaca ataupun musim ya. Semasa anda melakukan penanaman stek kepada akar pokok bergembil anda. Sekiranya musim tersebut anda melakukan penanaman semasa musim sangat panas, anda sangat digalakkan untuk menanam dengan menggunakan media tanam yang 100% basah. Jika sekiranya anda melakukan penanaman ini semasa musim hujan, iaitu musim agak sejuk dan lembap teman, cukup hanya anda melakukan penanaman dengan menggunakan media tanam yang hanya dalam keadaan lembap saja. Okey, itu adalah caranya teman, ataupun rahsianya yang perlu anda ketahui ya teman ya. Anda tanam mengikut keadaan semasa anda melakukan penanaman tersebut ya. Sekiranya musim hujan, lakukan penanaman dengan menggunakan media tanam yang dalam keadaan lembap sahaja. Okey. Sorry teman. Okey, sekarang kita akan masukkan media tanam tersebut ke dalam pasu ini ya. Kita masukkan. Ingat teman, jangan terlalu basah. Okey. Dan dalam keadaan lembap saja. Kita masukkan, bismillah.
sekiranya Anda sukar untuk mendapatkan tanah bakaran sampah, teman, Anda juga boleh menggunakan kompos yang Anda beli di toko-toko penyimpanan bahan tanaman di toko-toko ataupun di pasar-pasar ataupun kedai-kedai, itu boleh juga, tidak menjadi masalah. Ataupun Anda hanya mudah untuk mendapatkan hanya pasir sungai saja, Anda juga boleh, teman, ataupun pasir malam saja juga boleh, ataupun sepihan batu bata juga pun boleh, teman. Yang penting Anda campur sedikit dengan tanah bersih, ya, tanah suci, tanah subur, sepertinya tanah daripada bawah pokok bambu, ya, ataupun tanah di bawah pokok pisang boleh juga digunakan, kerana tanah-tanah tersebut merupakan salah satu jenis tanah yang sangat sesuai, ya teman-teman, yang bersifat poros dan gembur, kerana terdapatnya campuran daripada daun-daun pisang ataupun daun bambu yang teman yang sudah buruk, ya. Ataupun Anda juga boleh menggunakan tanah-tanah daripada kawasan pokok sawit, ya teman, tak punya daun-daun sawit yang sudah mereput, yang sudah lama, ya teman, sudah menjadi gembur, yang sudah menjadi bahan organik, ya teman, sangat sesuai untuk Anda gunakan, ya teman, ya, untuk Anda gunakan jadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam stek daripada batang bougainville Anda ini. Okey, ingat teman, ya, itu adalah beberapa bahan yang sangat sesuai untuk Anda jadikan sebagai media tanam untuk Anda menanam stek pada akar pokok bougainville Anda. Itu ingat. Okey, pastikan hanya dalam keadaan lembap semasa Anda menanam pada musim sejuk ataupun musim hujan. Okey, itu adalah rahsianya, teman, ya, itu adalah rahsianya. Jadi saya akan kongsikan kepada Anda rahsia-rahsia yang Anda masih belum tahu lagi untuk Anda menanam stek daripada akar pokok bougainville tersebut dengan melakukan sambung tempel ataupun sambung sisip. Okey. Kemudian teman, apa yang kita lakukan ialah kita akan masukkan, ya, masukkan stek daripada akar pokok bougainville tadi yang kita sudah siap lakukan sambung sisip ataupun sambung tampal, ya, dan juga kita tambahkan sedikit serbuk perasan akar bagi membantu mempercepatkan pertumbuhan akar pada stek akar pokok bougainville. Sekarang kita masukkan dalam media tanam. Bismillah. Macam tu, teman. Letak macam tu, ya. Nampak kan? Macam tu kita. Kemudian kita tambahkan lagi dengan media tanamnya. Okey. Tambahkan media tanam, teman. Padatkan, ya. Yang penting padatkan. Kenapa kita harus memadatkan, teman-teman? Ini adalah bertujuan. Okey, ingat teman, rahsia untuk memastikan, salah satu rahsia juga, teman, untuk memastikan kejayaan stek daripada akar pokok bougainville ini Anda akan tumbuh, lakukan pemadatan media tanam. Kenapa perlunya melakukan pemadatan media tanam, teman? Ini adalah untuk memastikan, ya, stek akar daripada akar pokok bougainville kita ini tersentuh rapat dengan media tanam ini, teman. Ini adalah untuk membantu mempercepat proses pertumbuhan akarnya, ya. Kerana berlaku kerenggangan ataupun akar ini tidak betul-betul rapat, ya, dengan media tanam ini akan menyebabkan stek Anda tidak akan tumbuh, teman-teman, ya, kerana tidak tersentuh kulit akar ini dengan media tanam. Jadi itulah mengapa Anda perlu melakukan pemadatan seperti ini untuk memastikan akar tersebut tersentuh sepenuhnya dengan media tanam ini. Okey, macam tu. Ingat, pastikan akar tersentuh sepenuhnya seperti ini. Okey, padatkan media tanam ini sehingga akar ini tidak lagi bergoyang. Okey. Kemudian teman, setelah selesai Anda lakukan seperti ini, ya teman, apa yang Anda perlu lakukan sekarang ialah Anda akan meletakkan ataupun prosesnya itu proses perawatan. Okey. Ataupun penjagaan. Yang pertama sekali, teman, letakkan bahan stek daripada akar bougainville Singapura Anda dengan melakukan sambung sisip ataupun sambung tunas ini, teman, ya. Sambung tampal ini di tempat yang teduh daripada sinaran matahari selama 15 hingga ke 20 hari sehinggalah tumbuh tunasnya nanti, ya. Okey, tumbuh tunas ni akan keluar tumbuh baru, teman. Akan keluar tunas-tunas baru daripada tunas yang lama ini. Okey, akan keluar. Okey, itu adalah tandanya. Bukan itu adalah perkara yang pertama Anda lakukan semasa menanam stek daripada cabang daripada akar pokok bougainville ini. Okey, yang kedua, teman, lakukan pengawasan, iaitu pastikan stek daripada akar pokok bougainville ini tidak terkena gangguan bina haiwan-haiwan peliharaan Anda, terutamanya kucing ataupun ayam. Itu adalah merupakan beberapa jenis haiwan yang kita pelihara di rumah, ya. Elakkan mereka mengganggu tanaman ini, kerana sekiranya stek kita ini, tanaman ini, teman, terganggu oleh haiwan tersebut, ini akan menyebabkan
ia stres dan tidak akan tumbuh kerana berlaku pergoyangan ya. Jadi akar akan lambat keluar, dan apabila akar lambat keluar maka stek anda tidak akan tumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, jangan meletakkan stek anda ini di tempat yang terlindung daripada cahaya matahari ya teman, itu di dalam bilik ataupun di dalam bilik air ataupun di bawah bangunan. Ingat, letakkan stek anda ini di tempat yang terlindung daripada sinaran matahari tetapi masih dapat sinaran matahari, sepertinya di bawah pokok-pokok ya ataupun di tepi-tepi bangunan yang tidak terkena sinaran matahari langsung tetapi masih mendapat sinaran matahari. Okey, kerana apa teman? Kerana setiap tanaman seperti kita juga memerlukan proses fotosintesis untuk proses ketumbuhannya. Seperti kita juga. Itulah mengapa kita perlu memastikan plastik kita ni masih mendapat sinaran matahari walaupun secara tidak langsung. Okey. Lepas tu teman, perkara seterusnya ialah penyiraman. Okey. Anda daripada masa pertama penanaman hari ini ya teman, sehingga 5 ke 7 hari jangan dulu lakukan penyiraman. Kerana teman-teman, sekiranya anda melakukan penyiraman, media tanam di dalam pasu atau pot ini akan menjadi sangat basah dan lembab. Ini boleh mengakibatkan stek daripada akar pokok bougainville anda akan menjadi mati, tidak tumbuh. Oleh itu jangan melakukan penyiraman pada setiap hari. Okey, jadi bagaimana? Setelah 5 sampai ke 7 hari daripada penanaman pertama, anda lakukan pemeriksaan pada media tanam ini dengan menggunakan jari anda, korek sedikit, tengok sekiranya masih basah, lembab, jangan siram. Sekiranya sudah kering, agak kering, jangan terlalu kering jual mati nanti. Agak kering, lakukan penyiraman. Okey, untuk saiz pot ataupun pasu sebesar ini, anda cukup menyiram dengan menggunakan air lebih kurang 10 sehingga 50 ml saja. Setengah di bawah botol ini cukup teman. Setengah di bawah botol 500 ml ya, cukup. Okey, cukup. Ataupun anda gunakan tudung ini saja. Okey, menggunakan tudung penutup botol ni, siram saja ke media tanam ni lebih kurang 3 hingga 5 tutup botol ini. Okey, siram macam tu. Gunakan air sumur atau pergi ataupun air hujan, jangan menggunakan pipe. Ingat. Okey, itu ialah perkara yang perlu anda lakukan semasa anda dalam proses menumbuhkan. Pastikan untuk menumbuhkan bahan stek daripada akar pokok bougainville sempur dengan melakukan sambung sisip ataupun sambung tampar ini. Okey, lepas tu teman, anda akan sentiasa memantau ya, pantau sehinggalah sambungan stek daripada akar pokok bougainville Singapura dengan mata tunas pokok bougainville Singapura ini betul-betul subur dan anda akan melakukan pembukaan pembungkusan ini ya. Pembukaan pembungkusan ini. Okey. Untuk pembungkusan ini ya teman-teman ataupun penyukupan ini tergantung kepada musim juga ya, tergantung kepada musim juga. Sekiranya musim hujan, anda tidak perlu melakukan penyukupan kerana pada musim hujan keadaannya memang lembab. Kerana tujuan pertama untuk melakukan penyukupan atau pembungkusan ini ya teman-teman untuk mengekalkan kelembapan pada bahan stek yang kita lakukan sambung sisip ini. Itu adalah tujuannya. Jadi sekiranya musim panas, anda boleh melakukan penyukupan. Sama anda menyukup bahagian ini saja ataupun anda menyukup ataupun membungkus sekali dengan potnya. Itu tergantung ya teman, tergantung apa yang anda ingin lakukan. Yang penting anda melakukan perkara-perkara tersebut tadi, insyaAllah anda akan mengeluarkan hasil. Okey. Baiklah teman, ini adalah cara-caranya. Dan sekarang sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama tengok yang lihat hasil dengan melakukan ataupun dengan menggunakan cara tutorial yang sama, metode yang sama, ya, rahsia yang sama, kita lihat hasilnya. Okey. Okeylah teman ya. Di sini saya akan kongsikan kepada anda hasilnya teman. Ini adalah hasilnya teman ya. Hasil dengan menggunakan cara yang sama. Ini teman. Ini teman, ini adalah hasilnya ya. Dengan menggunakan cara yang sama ya. Ini hasilnya. Ini adalah pokok bougainville Singapura teman. Dah pun berbunga, mengeluarkan bunga. Ini adalah hasilnya dengan juga menggunakan akar. Ini adalah akar teman ya. Ini adalah akar. Ini adalah akar ya teman ya. Ini adalah akar juga. Kita semua lihat ya teman ya. Okey teman, ini juga adalah akar teman. Kita lihat ya. Ini ada akar teman, akar juga, akar pokok bougainville Singapura, dan ini adalah mata tunasnya. Ini mata tunasnya teman. Ini ada tunasnya, nampak tak? Ini ada tunasnya, nampak? Dah pun subur dan dah pun berhasil mengeluarkan bunganya. Ini adalah saya lakukan dengan cara yang sama teman, iaitu metode dengan juga bahan yang sama. Okey, jadi hasilnya begini. Nampak kan? Dialah hasilnya teman. Ya, iaitu rahsia kita menanam stek daripada akar pokok bougainville dengan cara
tampal ataupun semut sisip dengan menggunakan tunas pokok bougainville. Ya, tunas seperti ini tadi teman ya. Tunas seperti ini ya. Tunas seperti ini ya. Ya, tunas seperti ini. Yang sama kan? Nampak daun yang sama kan? Tunas seperti ini. Okey, dan juga media tanam yang sama seperti ini tadi teman. Seperti ini. Nampak media tanam yang samanya. Okey. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu rahsia kita menanam stek daripada akar pokok bougainville dan melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal dengan menggunakan tunas daripada pokok bougainville Singapura juga. Okey, baiklah teman, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai, dan saya mengharapkan dengan sedikit perkongsian daripada saya kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya teman-teman yang masih belum mengetahui bagaimanakah cara kita menanam stek daripada akar pokok bougainville dengan melakukan sambung tempel ataupun sambung sisip dengan menggunakan tunas daripada pokok bougainville juga. Dan sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini manfaat untuk anda semua teman ya, sila klik tombol subscribe, like, share dan komen ya, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazir Abdullah, iaitu channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsai. Ingat teman, pokok bougainville ataupun pokok bunga kertas juga merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bonsai dan sebuah bonsai, insyaAllah. Bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silakan subscribe ya, like, share dan komen. Komen ya teman, komen banyak-banyak ya, kerana dengan anda melakukan komen, anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazir Abdullah ini. Okey, insyaAllah teman-teman, sekiranya anda ada pertanyaan ataupun cadangan, sila tulis ya di ruang komen ya, insyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam sahtobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye-bye.